Anak-anak aku yang belajar tinggi lagi ramai daripada anak-anak dia. Barang-barang mewah dalam rumah aku lebih banyak daripada barang mewah di rumah dia. Ana khairun minhu. Hati-hati. Allah. Merasa lebih baik itu nggak boleh memang ya. Berkata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan berpuasa, walaupun dalam keadaan capek, ya kan, walaupun dalam keadaan lapar, haus, kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu kita, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita. Ini tidak akan pernah terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada kita, apabila Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan hidayah kepada kita. Bisa saja walaupun kita pegang HP, kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, kita tidak akan mau ngaji bareng bersama saya ya teman-teman. Makanya ini hal yang perlu kita syukuri. Yuk sebelum kita mulai, mari kita bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala nikmati kulliha ya Allah. Semoga semuanya tambah berkah ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ataupun ngaji kepada Ustadz Wadi Anwar ya teman-teman. Di sini videonya sudah saya persiapkan nih, dengan tajuk dosa pertama atas muka bumi Allah, dan sampai sekarang ramai yang ulang. Wih, Ustadz Wadi Anwar ini dari channel Ustazah Aina. Ingat teman-teman, ini di subscribe biar tambah banyak yang subscribernya, tambah berkembang channelnya, dan orangnya tambah semangat ya teman-teman. Ini saya penasaran dengan tajuknya ini, kira-kira dosa apa ya, mulai dulu sampai sekarang masih banyak orang yang melakukan. Kira-kira saya pernah nggak melakukan dosa macam itu? Makanya kita perlu nonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke, seperti biasa, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. dosa pertama yang dilakukan di langit adalah berkaitan dengan hati. Dan dosa pertama yang dilakukan di atas muka bumi Allah juga adalah berkaitan dengan hati. Allahu Akbar. Apa ya? Dengar ni tuan-tuan. Kisah ni semua tuan-tuan dah pernah dengar. Saya tak cerita dah. Kisah ni dia panjang. Yang berkisar berkaitan dengan iblis. Laknatullah alaih. Iblis yang dahulunya maqamnya sebaris dengan para malaikat, maqamnya sebaris dengan Jibril alaihi salam, maqamnya sebaris dengan Mikail alaihi salam, maqamnya sebaris dengan Israfil alaihi salam. Jadi di kalangan 10 tu ada 4 pula ketua-ketua kalangan malaikat. Rasul ada 25, kemudian ada 5 yang ulul azmi. Malaikat ada 10 yang ketua-ketua, kemudian ada 4 yang ketua. Jibril, Israfil, Mikail, Malakul Maut, Israel, 4. Ini ketua-ketua. Iblis makamnya pernah sekata selari dengan malaikat-malaikat ini, walaupun Separa dia bukan ya? malaikat. Masya Allah, hebatlah tuan-tuan. Dulu pada hari Allah meniupkan roh ke dalam tubuh jasad Adam alaihi salam, hari itu Allah arahkan seluruh malaikat usjudu li Adam. Bilangan malaikat bukan 8 bilion. Tuan-tuan nak tahu bilangan malaikat?
sehari 70,000 masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Mereka tawaf 7 pusingan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah para malaikat. Baitul Ma'mur. Kedudukan dia sama dengan kedudukan Kaabah di bumi. Oh, di atasnya. Kita tawaf di Kaabah, para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, langit ke-7. Setiap hari masuk 70,000 malaikat. Habis tawaf 7 pusingan, mereka keluar dan tak kembali selama-lamanya. Sejak daripada dulu sampai malam ni. Daratlah dengan berapa bilion tahun tu. Daratlah dengan berapa bilion tahun sebab umur alam ni. Banyaknya bilangan malaikat. Ada satu daripada bangsa jin namanya Iblis. Allah arahkan sekalian malaikat yang banyak itu untuk sujud. Fasajadu illa Iblis. 100% malaikat sujud. Ada seekor, nak sebut seorang ke? Dia berdiri. Lalu Allah yang maha mengetahui, dan Allah tahu apa yang akan berlaku. Dan Allah nak benda tu dirakam di dalam Al-Quran dan dibacakan kepada kita perbualan itu. Lalu Allah tanya, ma mana'aka an alla tasjuda idh amartuk. Ya Iblis, wahai Iblis, Allah panggil. Apa yang menghalang kamu daripada sujud? Untuk tidak sujud. Ketika mana aku sendiri yang mengarahkan kamu, wahai Iblis. Selama ini puluhan ribu tahun Allah mengarahkan Iblis. Semua Iblis buat. Tuan-tuan, umur Iblis bukan 63. Ribuan tahun beribadah, semua dia buat. Allah yang maha mengetahui tanya, wahai Iblis, apa yang menghalang untuk tidak kamu sujud? Maka Iblis pun sebut, bukan dengan sebab yang sebenar. Sebab tu dia sebut dengan jawapan yang tak munasabah. Dia kata, Adam daripada bangsa tanah, aku daripada bangsa api. Apa beza tanah dengan api? Bila masa Allah memuliakan api lebih daripada tanah? Ketika mana hasad dan takabur, dua datang daripada mana? Hati. Ni tajuk hati ni, saya tak lari. Tajuk hati. Bila mana hasad yang menghasilkan takabur, hati-hati ya. Dia bermula dengan hasad, dia melahirkan takabur. Allah. Pertama sekali ketika mana Allah menciptakan Adam, Iblis telah pun hasad dengan Adam. Apabila Allah meniupkan roh di dalam tubuh Adam dan Allah arahkan seluruh malaikat dan Iblis untuk sujud kepada kepada Adam, ketika itu dia hasad, iaitu dengki. Itulah dosa pertama Allah yang dilakukan di langit, dengki dan takabur. Ana khairun minhu, wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih mulia daripada Adam, jawatan aku lagi tinggi daripada Adam, follower aku lagi banyak daripada Adam. Ini tafsiran saya. Kemasyhuran aku lebih banyak daripada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih kacak daripada dia. Kelebihan aku lebih banyak daripada dia. Anak aku lagi ramai daripada anak dia. Anak-anakku yang berjaya lagi ramai daripada anak-anak dia. Anak-anakku yang belajar tinggi lagi ramai daripada anak-anak dia. Barang-barang mewah dalam rumah aku lebih banyak daripada barang mewah di rumah dia. Ana khairun minhu. Hati-hati. Merasa lebih baik itu nggak boleh memang ya. Perkataan ana khairun minhu itu perkataan Iblis. Yang ni jangan tulis. Saya tulis plekat di kereta pula.
Bangga-bangga pula dengan perkataan iblis, jangan. Itu perkataan Ana iblis minafai. yang menghasilkan hasad, yang menghasilkan takabbur, akhirnya daripada sebaik-baik makhluk menjadi ketika itu laknat makhluk selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Sebelum keluar, dia bersumpah di hadapan Allah. Tengok penyakit hati, hasad dan takabur. Ini berkaitan hati ni. Jaga dengan hati. Penyakit hati, hasad dan takabur yang membuatkan iblis dilaknat pada hari yang sama, diusir oleh Allah pada hari yang sama. Allah. Lalu dia minta dengan Allah, bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Qal, Allah Ta'ala sebut, iblis berkata, fabi'izzatika, demi kebesaran dan kekuasaanmu wahai Allah. Masya Allah. Yang ni kata para ulama tafsir, cuba lihat iblis ketika hari dia diusir oleh Allah, ketika hari dia dilaknat oleh Allah, dia masih menyebut kebesaran Allah. Tapi manusia ketika hari dia bongkak, dia menghina hukum Allah. Allah. Iya ya. Ketika hari dia bongkak, dia mempersalah dan mempertikaikan Allah Jalla Jalaluh. Walaupun iblis diusir oleh Allah, dihalau oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tapi waktu dia nak minta kepada Allah satu permintaan, dia kata qala fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu dan kebesaranmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan ke semua anak Adam. Allah. Allahu Akbar. Hati-hati dengan hasad dan takabur. Hasad dan takabur membutakan seseorang itu dari kebenaran. Allah. Dia tak nampak. Dia tak nampak kebenaran. Kita keluar daripada kelompok itu, kepompong itu, kita nampak orang itu tak nampak kebenaran. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Hasad dan takabur lahir daripada hati. Sebab tu ubat dia tawaduk. Ubat dia tawaduk depan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sebut ubat dia, selalu sebut yang ni nikmat daripada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Selalu sebut hadza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan yang Allah kurniakan kepadaku. Sebut yang tu, bukan daripada kita. Maka tuan-tuan, dia bersumpah dengan Allah hasil daripada dua dosa yang dia buat tadi ni. Bersumpah, wahai Allah, demi kemuliaanmu. Dia tak hina Allah, dia tak lupa kebesaran Allah. Demi kebesaran dan kekuasaanmu, aku akan sesatkan ke semua anak-anak Adam ajma'in, semua. Taukid kepada dhamir mansub. La ughwiyannahum, hum mansub maf'ul bihi. Dengkinya ya. Ajma'in taukid, ke semua. Illa, tapi iblis sambung sikit lagi, dia kata kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Apa ikhlas? Buat kerana Allah, mai rakam kerana Allah, datang masjid kerana Allah, pakai jam kerana Allah, bernafas kerana Allah, pakai kopiah kerana Allah, dia mandi kerana Allah, dia berjalan kerana Allah, dia berniaga kerana Allah, dia diam kerana Allah, dia bercakap kerana Allah. Akhirnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup dan matiku untuk Allah Rabbil Alamin. Takat tu dulu insya-Allah ceramah pada malam ni secara ringkas tentang tajuk
buat kali pertama tajuk hati ni kan. Saya duk ingat boring lah. Kan tajuk hati jenuh boring lah ni, tajuk ni tak pernah kita sebut kan. Tajuk ni tetapi dia sangat penting. Ya, Ia penting sangat banget. penting. Ketahuilah, saya macam saya sebut tadi, ada beberapa benda yang kita akan bawa sampai ke syurga, antaranya roh dan antaranya hati. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang menggebu-gebu, ceramah yang sangat antusias sekali ya teman-teman, sehingga sampainya itu ke hati itu betul-betul menyerap ya, betul-betul dapat ya apa yang disampaikan Ustadz itu, sehingga memang betul dari dulu sifat dengki, takabur ya sampai sekarang ini tetap masih banyak ya. Dan saya sendiri mungkin atau bahkan teman-teman sekalipun pasti ya bisa dipastikan, mungkin semoga enggak ya, sifat dengki, takabur dan sebagainya ini mungkin kita pernah ya melakukan hal macam itu tanpa kita sadari atau hal lainnya. Semoga kedepannya kita dijauhkan dari sifat-sifat itu ya, karena ketika sifat macam itu kita akan merasa merasa lebih baik daripada orang lain. Ini merasa lebih baik daripada orang lain ini tanpa kita sadari mungkin kita sering macam itu. Kita melihat orang, orang seperti ini, lebih baik saya, mungkin walaupun tidak diucapkan, hanya di hati ataupun firasat saja, itu kan termasuk hal yang jelek untuk kita pegang, untuk berada dalam diri kita teman-teman. Makanya setelah menonton video ini, semoga kita kedepannya dijauhkan dari sifat dengki, hasad, sombong, ataupun hal-hal sifat jelek lainnya teman-teman, sehingga kita semua sedikit demi sedikit belajar, terus belajar, sehingga kita menjadi sosok orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan ajaran-ajaran sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira program Ngaji Bareng pada saat ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.